Assalamualaikum. Yusuf As-Siddiq, apa khabar? Lama tak jumpa. Ya. Saad Nordin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seri Wahidah Muhammad Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izzuddin. Apa khabar orang Penang? Muhammad Saifuddin. Ben Latino. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Hafizah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sunan Muria. Hamzah. InsyaAllah kita mula sekejap lagi ya. Ibnu Zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saad Nordin. Dengar ya. InsyaAllah boleh dengar dengan elok ya. InsyaAllah. Muhammad Khairul. Zulkarnain. Hafiz daripada Bangi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zakwan. Pak Lang daripada Junjung, Kulim. Alhamdulillah. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula ya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat sekali lagi bersama, alhamdulillah, dengan izin Allah Taala. Dan sebagaimana yang saya telah tulis tengah hari tadi dalam page saya, bahawa malam ini insya-Allah kita akan masuk tajuk baru. Saya namakan tajuk ni Peta Minda Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah beberapa malam ya, kita telah bersama dalam tajuk besar, iaitu tajuk Al-Isra wal Mi'raj, sempena dengan bulan Rajab yang telah berlalu beberapa hari lepas, dan sekarang kita masuk bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban maknanya kita telah mendekati kehadiran ataupun kedatangan tetamu besar daripada Allah Ta'ala, iaitu bulan Ramadan. Jadi bermula daripada bulan Rajab, 2 bulan awal ni kita alangkah baik ya, kita memulakan perjalanan menuju Ramadan dengan kita sentiasa memperbaharui iman kita dengan mengambil ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, supaya hati-hati kita menjadi lembut, menjadi bersih, rasa ingin kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat hati begitu girang, gembira menuju Allah Taala, di saat itulah Allah Taala hadirkan kita dengan kehadiran bulan Ramadan yang penuh berkat, insya-Allah. Sebagaimana biasalah, kita akan bermula. Pertama sekali kita memulakan malam kita, pertemuan kita online pada malam ini dengan sama-sama kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Semoga Allah Ta'ala merahmati kita seluruh rakyat Malaysia, umat Islam dan juga negara kita Malaysia yang sekarang ni berada dalam keadaan agak getir ya dengan musibah yang melanda negara kita, dan kita beriman bahawa musibah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang berlaku sama ada di bumi ini ataupun dalam diri kita sendiri kecuali ianya telah tetap telah ada dalam kitab Allah Ta'ala sejak azali lagi, sejak awal lagi Allah Ta'ala telah tulis sebelum kejadian langit bumi, apatah lagi kejadian kita sendiri, semua itu telah tertulis di sisi Allah Ta'ala. Ya, sebelum Allah Ta'ala lepaskan satu persatu dengan kehendak Allah Ta'ala. Termasuklah dalam kehidupan kita hari ini, apa yang berlaku dalam diri kita, kejadian apa yang menimpa kita ataupun menimpa sekeliling kita, dekat ataupun jauh dunia ini, Allah Ta'ala telah sebutkan bahawa musibah yang melanda di sebalik rahmat Allah Ta'ala, semua itu adalah dengan hikmat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, kita telah sebut beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum ini. Negara kita sekarang ini, sebagaimana kita maklumlah, bersama juga seluruh dunia dilanda dengan wabak COVID-19 yang kita sebut sebagai peperangan menentang musuh yang kita tak nampak ya. Walaupun nampak melalui mikroskop, tapi kita tak nampak dengan mata zahir, menyebabkan peperangan kita ini agak sukar, menyebabkan seluruh Malaysia terpaksa berkurun dalam rumah, kecuali tentera-tentera di barisan hadapan yang terpaksa bekerja keras. Dan kita doakan semoga ada di antara rakyat Malaysia yang telah kembali ditimpa dengan penyakit ini akhir sekali dijemput oleh Allah Ta'ala menuju Allah Ta'ala. Kita doakan mereka dapat pahala syuhada, pahala syahid ya, bertarung nyawa dengan penyakit yang begitu menakutkan ini. Dan kita doakan semoga Allah Ta'ala menyembuhkan, memberi penawar kesembuhan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang terpaksa bertarung juga dengan kesakitan positif COVID, terpaksa di kuarantin, sama ada di hospital ataupun di pusat-pusat kuarantin, termasuk juga di rumah, kuarantin dalam rumah. Begitu juga dengan kita sendiri. Kita doakan moga kita selamat keluar daripada musibah ini dengan sejahtera dan seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia kembali hidup sebagaimana biasa. Dan kita doakan bahawa musibah ini memberikan pulangan yang baik sebagaimana yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita umat Islam, iaitu kita mengingati Allah Ta'ala, menyesali segala kelalaian kita, dan semoga musibah ini menjadi peringatan yang baik sebagaimana tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua boleh baca ya melalui sekarang ni dalam internet banyak ya tazkirah daripada para ulama kita yang mengingatkan kita bahawa apa yang berlaku ini Allah Ta'ala mahu kita bertaubat kembali pada Allah Ta'ala. Jadi dalam musim kita berkurun dalam rumah ni, kita sama-samalah mengisi masa kita dengan apa-apa yang terbaik yang boleh kita lakukan, termasuk bersama keluarga, membina balik jadual berkeluarga antara suami isteri, anak-anak. Semoga kita dapat yang positif ya, termasuklah kita dapat mengembalikan daripada sebelum ni kita terlalu sibuk, kita dapat dekatkan diri, menghubungkan di antara ahli keluarga. Semoga kasih sayang kembali berbunga dan berbuah, mengembirakan anak-anak kita yang dapat bersama ibu dan ayah, tak sibuk sekarang ni ya. Dan kita tak lupa doa kepada, saya sebut tadi bahawa ada di antara tentera pahlawan kita yang berada di barisan hadapan. Mereka bertungkus lumus. Kita bosan duduk di rumah, keletihan kerana bosan, mereka keletihan kerana kuat bekerja. Kita doakan semoga mereka diberi sihat afiat. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana washfi mardana. Ya Allah, rahmatilah rahmatilah kawan-kawan kami yang telah kembali kepadamu. Ampunilah mereka dan berilah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit daripada kalangan kami.
Uh, Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Baik, malam ini kita akan berbicara mengenai satu tajuk yang sebenarnya besar, ya, panjang untuk diulas. Tapi saya akan mulakan sebagai mukaddimah daripada awal sampai akhir untuk kita melihat bagaimana kita hidup di dunia ini ingin mencapai apa yang Allah Ta'ala mahukan kita capai, iaitu matlamat kehidupan di dunia ini. Dan saya namakan kita nampak, ya, untuk kita mengenali Islam, kita dibentangkan oleh Allah Ta'ala dengan sebuah kitab, iaitu Al-Quranul Karim, dan juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlalu banyak, ya, di hadapan kita. Daripada dua sumber yang besar ini, Quran dan hadis, maka kita akan dapat memahami, bagi orang-orang yang mendalami, dia akan dapat memahami apakah sebenarnya rahsia kehidupan, matlamat kehidupan yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan cuba melihat secara keseluruhan matlamat hidup kita dan apa yang perlu kita lakukan. Semoga kita balik kepada Allah Ta'ala selepas kita dijemput dengan kematian, kita balik dalam keadaan kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya menjalani kehidupan di dunia dengan mendapat kedudukan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Kita belajar sebelum ni, kita ulang-ulang banyak kali bahawa orang mukmin, seorang Muslim adalah seorang yang beriman. Dia beriman awal-awal lagi bahawa kehidupan ini adalah sementara, terlalu sekejap, dan tumpuan mereka adalah untuk kehidupan yang lebih kekal, lebih agung, kekal selama-lamanya di hari akhirat, iaitu hari selepas kita mati, dijemput oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Jadi agama adalah persiapan kita menuju Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah bagaimana nak menuju kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala gembira dengan kita akan tengok insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat semua, kalau sama ada bolpen di hadapan, ada kertas ataupun tak perlu, mudah saja, ya. Tapi kalau oleh kerana saya nak bercakap mengenai peta minda, biasanya cantik kalau kita ada bolpen untuk kita tarik laka-laka. Kita akan sebut bagaimana untuk kita memahami tuntutan dan juga kehendak Allah Ta'ala ke atas kita. Baik, dia peta minda ni daripada atas ke bawah. Mudah saja saya buat, atas ke bawah, mengenai kehidupan. Baik, yang pertama, kita tanya dalam kehidupan ni. Kita tanya apa yang aku mahu daripada kehidupan ini? Daripada sini kita akan memulakan perjalanan. Apa yang kita mahu, matlamat hidup? Biasanya kita akan jawab, kalau kita belajar agama, kita akan sebut kehidupan ni adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata, baik, untuk memudahkan kita, saya awal-awal lagi beritahu, bukan itu matlamat hidup, bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok, ya, walaupun menyembah Allah Taala itu yang besar, tapi dia bukan matlamat kehidupan. Baik, letak di tempat yang pertama. Kita akan ambil daripada atas, kita akan turun ke bawah. Bila sampai ke bawah, kita akan naik ke atas balik. Itu peta minda kita. Baik, kehidupan ini matlamatnya seperti yang ditulis, seperti yang disebut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan beribadah, ya. Apa bezanya kita akan tengok lepas ni. Maknanya hidup ini, sahabat semua, apa yang kita mahu, buat apa saja, di mana saja kita berada, apa yang kita mahu sebenarnya? Kita mahu redha Allah. Apa maksud redha Allah? Maksudnya ialah Allah Ta'ala suka pada kita. Allah Ta'ala puas hati, ya. Allah Ta'ala puas hati menciptakan kita, memberi rezeki pada kita, memberi masa untuk kita hidup 60-70 tahun, dan Allah Ta'ala kata, aku berpuas hati. Allah Ta'ala tak marah pada kita. Itulah matlamat sebenar apa yang kita mahu dalam kehidupan.
Kata bukan ibadah ustaz. Allah Taala sebut dalam Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Tuan-tuan semua, soalannya mudah. Kita tanya. Bagaimana kalau Allah Taala redha pada kita dalam keadaan kita tak perlu beribadah? Mana satu kita nak? Allah Taala redha, tak perlu kita menyembah dia. Satu lagi, kita sembah Allah, Allah Ta'ala tak redha pada kita. Mana satu kita nak pilih? Satu lagi, saya ulang. Allah Ta'ala redha tanpa perlu kita sembah. Satu lagi ialah kita sembah Allah Ta'ala tapi Allah Ta'ala tak redha pada kita. Kita nak pilih yang mana? Jawapan dia sudah pasti. Kita memilih, lagi-lagilah kita suka. Kalau Allah Ta'ala ciptakan kita tak perlu beribadah, tiba-tiba Allah Ta'ala redha pada kita. Kita balik dalam keadaan Tuhan suka. Tak perlu beribadah, lagilah kita suka. Dan kalau kita beribadah menyembah Allah Ta'ala, tapi kita tahu Allah Ta'ala marah pada kita, maka sudah pastilah kita beribadah dalam keadaan kita sedih. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa apa yang kita buat, kita tak dapat mencapai sesuatu yang besar dalam kehidupan, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan faham ya? Di antara menyembah Allah, di mana kedudukan dia dengan redha Allah. Maknanya kita akan tengok lepas ni, sebenarnya ibadah tu tujuan dia untuk capai redha Allah. Di mana ibadah kita akan tengok lepas ni. Jadi letak di puncak sekali bahawa kehidupan ini, apa yang kita mahu kita buat, bangun pagi, pergi kerja, kita solat, kita jaga anak isteri, kita jumpa kawan, kita berurusan dengan manusia, kita buat apa saja, sudah pasti apa yang kita mahu ialah setiap yang kita buat Allah Ta'ala suka. Itulah sebenarnya apa yang kita kena faham dalam kehidupan kita, iaitu matlamat kemuncak apa yang aku mahu ialah 24 jam hidup aku kalaulah aku tahu Allah Ta'ala redha dengan aku. Kenapa tuan-tuan semua? Jawapan dia kerana apabila Allah Ta'ala suka, dia puas hati dengan kita, barulah di alam kubur, di akhirat nanti, kita akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala redha. Pada masa itulah, kalau kita nak sebut syurga Allah Ta'ala, kalau kita nak sebut nikmat yang paling tinggi yang kita sebut semalam, iaitu kita dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kita di syurga Allah Ta'ala. Kita dapat segala kemewahan. Semua tu tak boleh kita tak boleh buat, kerana itu daripada Allah. So untuk dapat tu daripada Allah, satu je kita perlu, iaitu Allah Ta'ala. Kita balik kepadanya, masuk dalam kubur, di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala tengok kita dengan wajah rahmah, dengan wajah redha. Dia tuan-tuan semua. Baik, tinggal lagi, baik kita masuk kepada poin yang kedua. Oleh kerana redha Allah Ta'ala ni bukan usaha kita, maknanya Allah Ta'ala, kita hanya menagih, kita hanya menuntut. Dalam bahasa Arab apa dia panggil? Dalam bahasa Quran dia panggil ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a mardatillah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita boleh tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, antaranya Allah Ta'ala sebutkan perihal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Siapa Muhammad? Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, iaitu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Allah. Ruhama'u bainahum, dan mereka itu berkasih sayang hidup mereka sesama mereka. Ini Allah Ta'ala perihalkan sifat para sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujjadan, engkau akan tengok mereka rokok dan sujud menyembah Allah Ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kenapa mereka berkasih sayang? Kenapa mereka keras terhadap orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang kufur? Kenapa mereka rokok dan sujud beribadah? Kerana satu, iaitu mereka mencari redha Allah Ta'ala. Maknanya apa yang mereka buat bersama Rasulullah,
Tujuan dia satu je, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila kita letak di atas, inilah matlamat yang kita nak tuju. Daripada subuh kita bangun sampailah kita nak tidur nanti, pukul 11 nanti kita nak tidur. Kita nak cari apa redha Allah? Soalannya ialah bagaimana nak mencapai redha Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak capai redha Allah Ta'ala? Kerana kita tahu bahawa Allah Ta'ala sama ada dia redha dengan kita ataupun dia murka. Murka wal iyazubillah maknanya kita balik dalam keadaan kita menjadi manusia paling malang. Hamba Tuhan yang paling malang dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam kemurkaan dan juga neraka Allah wal iyazubillah. Jadi Quran, kitab Al-Quran, Nabi SAW hadir bersama mengajar kita ialah bagaimana cara untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Sudah pasti jawapan kita pelbagai. Mudah, kita orang Muslim kita dah belajar. Macam mana nak dapat redha Allah, kita boleh jawab. Beribadah pada Allah Ta'ala, kita kena bertakwa, kita kena bersyukur, kita kena macam-macam yang disebut dalam Al-Quranul Karim untuk menarik redha Allah Ta'ala. Untuk memudahkan kita faham, saya sebut dua. Ya. Quran sebut dengan banyak, hadis Nabi sebut dengan banyak, maka saya pilih dua sifat. Dua sifat yang perlu ada dalam diri kita, sehingga Allah Ta'ala menggelarkan kita dengan sifat tersebut. Dua sifat. Iaitu yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Untuk mencapai redha Allah Ta'ala, nak suruh Allah nak Allah Ta'ala suka pada kita, ialah kita kena terima kasih pada Allah. Satu. Dan yang kedua adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Jadi sifat yang kita kena ada dalam peta minda kita, ingat dua, sahabat-sahabat semua. Pertama, bersyukur. Yang kedua adalah bertakwa. Sifat-sifat lain semua perlu. Tetapi kita akan tengok bahawa sifat-sifat mulia yang lain berada dalam dua ni yang paling besar. Dan inilah yang diulang-ulang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak akan bahas semua sifat syukur macam mana, apa itu takwa, kerana dia terlalu panjang. Kalau ada masa kita bincang lagi. Cuma saya nak sebut mengapa syukur dan takwa. Baik, syukur tuan-puan semua kerana kita ini, ataupun kita dah sebut beberapa malam lepas bahawa kehidupan kita adalah bermula dengan rahmat Allah. Semuanya pemberian Allah. Wujud kita Allah Ta'ala bagi. Ada pernah kita bayar? Tak pernah. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Ada pernah kita bayar? Tak ada, tak pernah. Semuanya daripada Allah. Anugerah, anugerah. Bukan hanya kita. Bahkan diciptakan langit dan bumi tanpa ada campur tangan daripada makhluk. Semua dengan kehendak. Dan Allah Ta'ala ciptakannya dengan rahmat dan kasih sayang. Diciptakan alam dunia. Diciptakan alam akhirat, alam ghaib. Yang besar-besar yang kita belajar dalam pelajaran semalam, Al-Isra' wal Mi'raj. Nabi diperkenalkan dengan alam ghaib. Betapa besarnya alam ghaib. Allah Ta'ala cipta bukan dengan murka Tuhan. Allah Ta'ala bukan cipta dengan kuasa kebencian Allah Ta'ala. Kemarahan, bukan. Semua diciptakan dengan rahmat. Maka, kehidupan makhluk ini tersusun dengan elok. Sehingga akhirnya manusia boleh duduk di muka bumi, tinggal di muka bumi dalam keadaan aman. Terlalu mewah. Sampai lupa pada Allah Ta'ala. Tuhan yang memberi anugerah tersebut. Jadi tuan-tuan nampak tak? Oleh kerana Allah Ta'ala memulakan kita ini, Allah Ta'ala memulakan kita dengan anugerah. Dia curah. Maka apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kita? Sudah pastilah apa yang Allah Ta'ala mahu ialah kita berterima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu jelas mudah. Tak ada yang nombor satu. Ya Allah, aku bersyukur di atas nikmat-Mu yang banyak. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala curahkan ke atas kamu, wahai manusia, nikmat-nikmatnya sama ada yang zahir ataupun yang batin. Cuba ataupun contoh mudah ya. Kita lahir. Bila kita lahir dulu, umur kita 1 hari, sebulan, setahun. Adakah Allah Ta'ala minta sesuatu daripada kita masa kita budak-budak dulu? Kita belajar agama. Ada apa yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita? Jawapan dia tak ada, tuan-tuan semua. Kita main bebas. Nak buat baik, kita main, kita mencuri duit mak ayah.
kita pukul orang, kawan-kawan kita nakal masa budak ni. Adakah Tuhan marah pada kita? Jawapan dia tidak. Allah Ta'ala tidak memulakan kehidupan ni dengan taklif, dosa dan pahala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu kita masih budak-budak, tak reti lagi kehidupan di dunia. Sehinggalah Allah Ta'ala menetapkan satu masa, umur 15 tahun. Ataupun kita panggil umur akil baligh. Barulah Allah Ta'ala minta daripada kita. Taklif. Allah Ta'ala minta daripada kita. Tapi 15 tahun pertama, apa dia? 15 tahun pertama adalah kehidupan free. Anugerah. Apa saja kita buat, Allah Ta'ala tak marah. Dia anugerah. Dia bagi nyawa, dia ciptakan kita, dia kurniakan kita ibu bapa yang begitu menyayangi kita. Sampai masa kita kecil tak reti nak buat apa lemah ni, kita dijaga oleh kedua ibu bapa. Semuanya anugerah Allah Ta'ala. Diberi ilmu kosong daripada kita. Sehinggalah apabila kita besar, boleh berfikir, akil baligh, barulah Allah Ta'ala meminta sesuatu. Apa yang Allah Ta'ala minta? Wahai manusia, aku dah kurniakan ini pada engkau. Apa yang aku nak daripada engkau yang paling mudah? Kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu satu ya. Saya nak sebut mengenai itulah punca di mana kita akan menemui redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puas hati. Kenapa? Aku buat, aku kurnia, engkau reti ucap terima kasih. Dengan lidah dan juga dengan perbuatan kita. Kita akan tengok lepas ni bagaimana untuk bersyukur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sebut tadi bahawa sama ada kita letak syukur di tempat pertama ataupun kita letak sekali dengan takwa. Satu baris. Selepas daripada redha Allah, bawah tu dua, syukur dan juga takwa. Ataupun kita letak takwa di bawah. Hampir-hampir. Mudahnya kita letak sekali. Baik. Takwa ni kenapa? Takwa makna apa? Takwa maknanya kita jaga diri kita daripada melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala marah. Syukur maknanya Allah Ta'ala suka. Tapi kita kena ingat bahawa bila Allah Ta'ala buat kita di dunia ni, kita telah diberitahu awal-awal bahawa kita ni ada tujuan. Allah Ta'ala telah menetapkan, wahai hamba aku, kalau engkau dah tahu keperluan bahawa engkau perlu bersyukur pada aku, engkau tahu, aku nak beritahu engkau bahawa kehidupan ini bukan main-main. Ada tujuan dia. Lalu Allah Ta'ala menetapkan boleh dan tak boleh. Boleh dan tak boleh inilah perlu dilaksanakan oleh kita. Dan itulah maksud bersyukur pada Allah. Bukan hanya bersyukur ni maknanya kita ucap dengan lidah Alhamdulillah. Alhamdulillah ni, kita yang ikhlas pun, kalau kita ikhlas pun kita boleh kata Alhamdulillah. Mulut. Orang tak ikhlas pun dia boleh kata Alhamdulillah. Tapi syukur yang sebenar ialah Allah Ta'ala telah beritahu kita bahawa wahai manusia, hidup di dunia ini ada matlamat dia yang aku mahu. Iaitu aku mahu engkau ikut apa yang aku suruh. Itu ketentuan Allah Ta'ala yang tak dapat kita lari. Kita tak boleh bergerak bebas. Hatta bebas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala kata memang dunia ini bebas, bergeraklah. Tapi engkau kena kenal aku sebagai Tuhan. Dan aku menyuruh dan melarang. Menyuruh dan larang inilah tuan-tuan semua. Manusia kena ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Iaitu selepas dia bersyukur, dia tahu Allah Ta'ala akan marah. Allah Ta'ala akan suka. Dan apa yang Allah Ta'ala suka dia telah buat. Iaitu dia bersyukur. Apa yang Allah Ta'ala marah, dia kena berhati-hati. Berhati-hati mengelak daripada apa yang Allah Ta'ala murka, itulah dinamakan takwa pada Allah Ta'ala. Jadi kehidupan kita, apabila kita ada sifat takwa dan syukur, maka cukup untuk kita menggapai redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ni, kalau kita sebut ayat Quran banyak tuan-tuan semua. Cuma kita bawa antara ayatnya ialah Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkait dengan syukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jikalau kamu bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan redha kamu. Itu. Maksudnya siapa bersyukur, Allah Ta'ala redha kepada kamu. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu di perang Badar dulu. Wahai sahabat Nabi, wahai orang mukmin,
Allah Ta'ala sebut dalam cerita Badar, ya. Fattaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa pada Allah, la'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Bila kamu bersyukur, kamu akan dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sifat agung yang kadang-kadang dalam perbincangan para ulama kita yang dia kaji, ambil daripada Quran dan hadis, paling mudah Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran berkait dengan dua sifat, iaitu sifat al-mu'minu baina janahai al-khawfi war-raja. Orang mukmin ni dia ada dua sayap. Dia mesti terbang sekali, bergerak sayap dia, baru dia boleh terbang menuju Allah Ta'ala dalam keadaan selamat. Iaitu dia kena ada dua sifat, al-khawf war-raja. Sifat takut pada Allah Ta'ala dan mengharapkan Allah Ta'ala. Al-khawf makna takut. Sebenarnya, tuan-tuan semua, kalau saya nak sebutnya bahawa al-khawf ini adalah sifat besar dalam takwa. Takwa maknanya berhati-hati. Orang tak takut, dia tak akan berhati-hati. Allah Ta'ala haram, Allah Ta'ala kata jangan berjudi, jangan syirik, jangan makan riba, jangan tu, jangan ni. Kalau dia tak takut, macam mana dia nak berhati-hati? Dia kira nak untung dunia saja. So, tuan-tuan semua, takwa, sifat besar dalam takwa adalah al-khawf minallah. Dia mesti takut pada Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi ialah dia mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Bila dia tahu bahawa hidup ini adalah rahmat Tuhan, anugerah Allah Ta'ala, maka dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Kerana dia tahu kalau Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala akan tarik rezeki, Allah Ta'ala akan tarik segala rahmat dan anugerah. Maka dia mengharapkan. Cara dia, jadi ar-raja itu adalah sifat besar dalam kalimah asyukru, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita bersyukur kenapa? Kerana kita mengharapkan Allah Ta'ala tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Maknanya orang mukmin, dia sentiasa tahu bahawa rahmat ni akan terhenti kalau dia tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka dia bersyukur dan dengan harapan Allah Ta'ala tambah sampai ke akhirat. Iaitu sampainya kita mendapat redha Allah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita balasan tertinggi, iaitu menjadi orang-orang yang berjaya dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat semua, kita telah sampai kepada lapis dua. Lapis dua, daripada atas ke bawah. Pertama, mencari redha Allah. Bagaimana nak cari redha Allah? Kita kena ada dua sifat besar. Di sebalik sifat-sifat lain. Tapi sifat-sifat lain ni semuanya terkumpul dalam kalimah asyukru wat taqwa. Syukur atas apa yang Allah Ta'ala kurnia dan bertakwa dalam melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh dan larang. Kerana kehidupan ini bukan kosong, tetapi dengan tanggungjawab, taklif. Allah Ta'ala mahu kita buat apa yang dia suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Tinggal lagi tuan-tuan semua, soalan. Macam mana nak bertakwa dan macam mana nak bersyukur? Kita memanglah nak bertakwa dan bersyukur. Tapi kita semua tahu bahawa alangkah susahnya. Kita baca dalam Quran, kita tengok sifat-sifat hamba-hamba Allah Ta'ala bermula daripada para nabi, para sahabat, para tuk-tuk guru yang besar-besar. Darjat mereka begitu tinggi yang dapat kita rasa dengan perbuatan mereka, kata-kata hikmah yang lahir daripada diri mereka. Kehidupan mereka begitu dahsyat, bertakwa dan syukurnya mereka pada Allah Ta'ala. Lalu kita merenung, alangkah payahnya untuk mencapai dua ini. Jadi, lapis ketiga ke bawah, bagaimana untuk kita mendapat sifat takwa dan juga redha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalimahnya, tuan-tuan boleh tulis ya. Lapis ketiga, kalau kita buka Quran dan hadis, kita akan jumpa sesuatu yang akan menyebabkan kita mudah, jalan yang memudahkan kita untuk bersyukur dan bertakwa. Apa dia? Zikrullah. Ingat pada Allah Ta'ala. Ini jelas ya. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, biasa kita dengar. Ingatlah pada Allah, ingatlah pada Allah. Hendaklah kita berzikir pada Allah Ta'ala. Di mana zikir ini? Zikir ini berada di lapis yang ketiga. Untuk kita mudah dalam peta minda kita. Ya. Mudahnya, macam mana kita nak bersyukur kalau kita tak ingat pada Allah? Mengapa orang tak erti bersyukur pada mak ayah dia? Tak erti bersyukur pada guru dia yang memberi ilmu pada dia.
Tak reti bersyukur pada orang-orang siapa? Jangan dia kerana dia terlupa, asyik terlupa. Lupa jasa mak. Lupa jasa guru. Lupa ini menyebabkan orang hilang rasa nak berterima kasih. Lupa jasa. Begitu juga lupa kepada apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh salat. Allah Ta'ala suruh berbuat baik. Allah Ta'ala larang buat ni. Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala menyebut neraka. Tapi kita lupa. Apabila kita lupa, macam mana kita nak takut? Jadi tuan-tuan semua, untuk memperolehi dua sifat besar takwa dan syukur, Allah Ta'ala menyuruh kita dalam Al-Quran supaya kita berusaha mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam setiap masa. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani atau kama qala. Adalah Rasulullah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda sentiasa ingat pada Allah Ta'ala pada setiap waktu. Menggambarkan pada kita bahawa mengapa kita perlu ingat pada Allah. Dalam kehidupan ni macam-macam dalam kepala kita nak kena ingat. Ingat kerja kita, ingat macam mana nak cari rezeki, ingat kepada anak-anak, ingat pada isteri, ingat kepada macam-macam tanggungjawab pada kita. Dan semua kita ingat ni kerana apa tuan-tuan semua? Kerana kita ada keperluan kepada apa yang kita ingat tersebut. Benda yang tak ada keperluan, buat apa kita ingat? Jadi, tuan-tuan semua, oleh kerana untuk capai redha Allah Ta'ala, kita kena reti bersyukur, ingat pada jasa Allah Ta'ala pada kita. Kita kena ingat halal haram, apa yang Allah Ta'ala marah, maka tidak kita kena sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ingat pada Allah, dia akan mudah untuk reti bersyukur pada Allah Ta'ala. Baik, cuba kita tengok ayat Al-Quranul Karim ya. Apa ni? Inna fi khalqis samawati. Ini dalam surah apa ni? Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzabannar. Allah Ta'ala menyebut mengenai orang-orang yang berakal, ulul albab, orang yang memiliki akal yang sihat, orang-orang yang Allah Ta'ala suka, orang-orang yang Allah Ta'ala puji kerana mereka telah menggunakan akal mereka dengan sempurna sebagaimana Allah Ta'ala mahu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dua, yadhkurunallaha alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah Ta'ala, sama ada ketika mereka berdiri buat kerja bertungkus lumus, ataupun ketika mereka duduk satu tempat, duduk macam-macam jenis duduk lah. Duduk saja-saja, duduk berehat, duduk mesyuarat ke apa. Wa qu'udan wa 'ala junubihim, ataupun ketika mereka berbaring. Maknanya setiap masa, seperti Siti Aisyah menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala suka, ialah orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah Ta'ala sepanjang masa. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Otak mereka ligak bergerak memerhatikan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala cipta langit bumi. Kita ni belajar juga tuan-tuan semua. Manusia hari ni sentiasa boleh ilmu astronomi, ilmu kedoktoran, ilmu sains, macam-macam jenis ilmu. Tapi mereka lupa perkataan Allah. Khalqillah. Apa yang mereka belajar itu adalah ciptaan Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut ya, mereka ingat pada Allah, dan yang membantu mereka ingat pada Allah ialah ingat pada kekuasaan dan anugerah Allah Ta'ala kepada kehidupan mereka. Mereka berfikir. Daripada mereka ingat, tuan-tuan tengok ya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Bila mereka ingat Allah, mereka berfikir. Lalu apa yang lahir daripada mereka? Lahir daripada lidah mereka dan hati mereka? Rasa takut pada Allah. Apa Allah Ta'ala sebut? Kalimah yang keluar daripada ulul albab ini.
Mereka kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, engkau tak mungkin engkau ciptakan ini dalam keadaan batil. Maknanya engkau cipta sia-sia saja nak buat. Mesti ada sebab engkau ciptakan langit dan bumi. Mesti ada sebab engkau menciptakan kami. Mesti ada kebenarannya, hakikat yang perlu aku tahu. Lalu kami tahu ya Allah kerana engkau beritahu kami melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqina adzabannar. Akhir sekali orang mukmin ni yang berfikir mengingati Allah, dia tahu bahawa di sana ada kemurkaan Allah. Ada neraka Allah Ta'ala yang menunggu orang-orang yang lupa pada Allah. Lalu mereka mohon daripada Allah Ta'ala, ya Allah, wahai Tuhan kami, qina adzabannar. Jauhilah kami, elakkanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Jadi tuan-tuan nampak, orang yang mengingati Allah akan lahir rasa takut. Qina adzabannar. Jauhi kami daripada neraka. Maknanya dia takut. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau bukan cipta ni main-main. Maknanya dia bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala pada dia. Maknanya sekarang, semuanya daripada engkau ya Allah. Khalqillah, khalqis samawati wal ard. Jadi, bagaimana caranya? Dia ingat Allah dan dia berfikir dengan ciptaan Allah Ta'ala. Hasilnya, dia dapat kalimah syukur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan dia dapat sifat syukur dan sifat takwa pada Allah SWT. Ini di antara ayat. Banyak ayat mengenai dengan betapa zikrullah adalah sesuatu yang paling dituntut bagi sesiapa yang mahukan sifat takwa dan juga sifat syukur yang membawa mereka kepada kemuncak, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Lepas semua, panjang kalau kita bercakap mengenai zikrullah, zikir pada Allah Ta'ala. Tapi kita telah sampai ya. Kita telah letak dalam peta kita bahawa zikrullah itu adalah lapis yang ketiga. Selepas di atasnya adalah sifat takwa dan syukur. Dan di atas kemuncaknya adalah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita masuk kepada persoalan kita, perjalanan peta minda kita. Ke bawah, tuan-tuan semua. Ke bawah. Iaitu soalannya, bagaimana nak ingat pada Allah? Siapa orang mukmin, kita orang Muslim ni, siapa yang tak ingat pada Allah? Tak nak ingat pada Allah. Semua kita mahu ingat. Tapi asyik-asyik lupa, asyik-asyik lupa, asyik-asyik lalai. So bagaimana kita nak ingat pada Allah? Supaya dengan ingat pada Allah, kita reti takut dan bersyukur pada Allah. Ini tahu apa semua? Semuanya telah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Semuanya telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajar pada kita. Tinggal lagi, kita perlu amalkan. Bagaimana untuk ingat pada Allah? Jawapan dia semua, barulah sampai kepada maksud ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengingati Allah Ta'ala bukan mudah. Kamu mesti melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Buat ni, kamu akan sentiasa ingat pada Allah. Tak buat, Allah Ta'ala akan hitamkan hati kita. Allah Ta'ala akan karatkan hati kita sehingga kita hanya nampak dunia, tak nampak akhirat. Kenapa? Kerana kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Wal-iyazubillah. Dan inilah yang dinamakan ibadah. Ibadah makna apa? Menyembah Allah Ta'ala. Amal kita, amal hati dan amal anggota tubuh kita, semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan amal zahir ya, amal zahir yang kita namakan rukun Islam. Mengapa kita solat? Mengapa kita solat 5 waktu? Apa dia? Kita menyembah Allah, nak menyembah Allah. Apa hasil kita solat? Apa yang kita dapat daripada kita solat? Subuh, zuhur, tadi kita solat maghrib dan isyak. Kemudian kita ulang 5 kali sehari. Nak mari Ramadan kita paksa diri kita puasa berlapar. Sebulan kita berlapar. Hari ni kita ni dah 10 hari kita berkurung. Tapi tak sama berkurung perintah kerajaan dengan puasa. Berkurung kita dengan kelaparan perintah Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Tuan-tuan semua, kalau kita baca Quran, kita akan dapati bahawa hasil
daripada kita beribadah adalah supaya kita mengingati Allah Ta'ala. Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh, wa aqimis salata li dhikri, wahai Musa, dirikanlah solat agar kamu dapat ingat pada aku. Tuan-tuan nampak? Dirikanlah solat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua para nabi, umat Nabi Muhammad dan seluruh umat para nabi disuruh melakukan rukun yang nombor 1 selepas kalimah syahadah. Solat 5 waktu. Mengapa? Kerana dengan solat 5 waktu, kita akan ingat pada Allah Ta'ala. Apa semua? Kita dah 2 kali tak pergi solat Jumaat. 2 kali. Tempoh kita terkurung dalam rumah ni menyebabkan amalan mingguan kita, Allah Ta'ala suruh solat Jumaat pada hari Jumaat, dah 2 kali kita tak pergi. Tak ada khutbah Jumaat, tak ada solat Jumaat kerana COVID-19. Apa semua sampai kita lupa. Oleh kerana jadual kita, hari-hari ada jadual kita lupa hari ni hari apa. Kadang-kadang saya tanya kawan-kawan saya, ada yang kawan-kawan sebut, hari ni hari apa? Tak pergi Jumaat jadi terlupa hari. Tuan-tuan nampak tak? Bila kita meninggalkan sesuatu yang kita buat, kita ikat dia, menyebabkan bila kita tinggal kita lupa. Itulah gambarannya. Cuba kita bayangkan, bagaimana kalau kita seorang Muslim hidup, kita tak solat 5 waktu. Bila masa kita boleh ingat pada Allah Ta'ala? Mengapa kita ingat pada Allah? Daripada kita diikat oleh Allah Ta'ala dengan satu ibadah yang agung. Iaitu kita diikat 24 jam, 5 kali kita kena ambil wudu, akad takbir, Allahu Akbar, kita rokok, kita sujud, kita bagi salam. 5 minit, 10 minit. Cukup 5 minit, 10 minit tu 5 kali untuk kita kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqimis salata li dhikri. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Sesungguhnya salat, kita ambil satu je ibadah. Kemudian kita akan tengok ibadah yang lain kalau kita ada masa, ya. Allah Ta'ala kata sesungguhnya salat mencegah manusia daripada membuat perkara yang buruk, fahsyak dan juga benda mungkar yang Allah Ta'ala larang. Fahsyak dan mungkar kita tafsir kemudian. Mana Allah Ta'ala sebut solat ni hasilnya apa dia? Takwa. Mengapa takwa? Kerana dalam solat tu ada sesuatu yang besar, iaitu zikrullah, wala zikrullahi akbar. Zikir Allah Ta'ala lah yang paling tinggi, iaitu solat itu menghasilkan zikrullah nombor 1. Ada orang solat tapi tak ingat pada Allah. La yadhkurunallaha illa qalila. Solat apa? Solat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Bila mereka bangun untuk solat, orang munafik, ya, orang yang tidak ikhlas, mereka bangun bersama orang mukmin untuk solat, mereka bangun dalam keadaan malas. Dan dalam solat mereka, di luar solat mereka, mereka tidak ingat pada Allah Ta'ala. Kecuali sedikit je. Bila mereka terdetak rasa takut, malu kepada orang di depan, mereka ingat pada Allah Ta'ala. Tapi lepas tu, mereka lupa pada Allah. Siapa? Perangai orang munafik. Maknanya apa? Allah Ta'ala nak sebut bahawa solat ini, isi besarnya adalah zikrullah. Jadi, kita letak, ya, bahawa untuk mendapat zikrullah yang membawa kita kepada takwa dan syukur, tak dapat tidak bagi seorang Muslim, dia mesti melaksanakan ibadah yang bermula dengan solat 5 waktu. Kemudian puasa, bayar zakat dalam segala urusan. Ibadah tanpa semua bukan hanya solat, ya. Ibadah ni kan, kita tahu kita luas ibadah. Dalam hubungan kita dengan Allah, ibadah khusus dan juga ibadah umum. Dalam kehidupan kita, di rumah, di luar rumah, kita cari rezeki pun ibadah pada Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita bayar zakat, walaupun bayar zakat ni kita bayar kepada manusia, kita berurusan dengan manusia, tetapi hasil zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada orang-orang kaya tu harta untuk sebagai zakat, dan harta tersebut akan menyucikan hati mereka, menyebabkan mereka ingat pada Allah Ta'ala. Itu hasil zakat. Begitu juga solat, begitu juga puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kata Allah Ta'ala. Kenapa? La'allakum tattaqun. Puasa ini boleh menyebabkan kamu bertakwa pada Allah. Dan memang kita tahu, puasa menyebabkan kita ingat pada Allah Ta'ala. Semua kita dapat rasa. Masuk Ramadan, bermula dengan sahur, sampailah maghrib, sampailah malam. Kesan puasa adalah kita sentiasa ingat pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, kita tak nak tinggal solat tarawih. Kita rasa rugi kita meninggalkan solat jemaah di masjid. Kita rasa rugi tidak mencantikkan ibadah puasa kita. Kenapa? Kerana hati kita dengan Allah sepanjang ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah demi Allah. Maknanya demi untuk kamu ingat, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan semua, ya, jangan kata ingat pada Allah orang yang tak solat 5 waktu. Itu bohong. Mulut bolehlah. Kita jumpa orang ni, hendaklah kita takut pada Allah, hendaklah kita bertakwa pada Allah Ta'ala. Kita ingat, mulut kata berpesan-pesan ingat pada Allah, saya ingat pada Allah, tapi dia sendiri tak solat, puasa tak jaga, zakat tak bayar. Ini bohong. Ini bohong seperti yang Allah Ta'ala sebut. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Bila dia ada manfaat dunia, ingat pada Allah Ta'ala tu ada manfaat dunia, maka dia berkata-kata, marilah kita ingat pada Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah. Kadang-kadang kita tengok, dia buat satu amalan, dia berjaya, dapat pingat. Dia buat dosa, diberi anugerah. Dia sebut apa? Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah, buat perkara yang Allah Ta'ala haram. Maknanya apa? Dia bohong pada diri dia sendiri. Dan dia bohong pada manusia bahawa dia bersyukur, dia ingat pada Allah. Hakikatnya, dia adalah golongan munafik. Buat maksiat, dia tak mencapai apa yang Allah Ta'ala mahu. Iaitu zikrullah dalam diri yang membawa dia takut pada Allah dan bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lapis yang keempat, iaitu beribadah pada Allah ini begitu panjang. Panjang. Maknanya, tuan-tuan semua, kita buat benda yang Allah Ta'ala kata halal. Saya buat ni lillah. Hasil dia dengan cepat. Kita ingat pada Allah. Bila ingat pada Allah, Allah Ta'ala, bila kita kenal Allah, ingat Tuhan, kita nampak kebesaran Allah. Lalu kita takut. Bila kita ingat pada Allah, kita nampak betapa banyaknya anugerah Allah Ta'ala pada kita. Kita bersyukur pada Allah. Kita bina dua sifat ini melalui zikrullah. Dan untuk mencapai zikrullah, kita masuk tangga bawah yang keempat. Lapis keempat ke bawah, iaitu beribadah pada Allah Ta'ala. Dan akhir. Baik, kita akhir. Maknanya ada berapa? Ada 5 lapis ya. Peta minda kita. Ada 5 lapis. Ustaz. Tanya saya ataupun tanya semua ustaz lah. Ini soalan biasa. Soalan biasa. Dalam Facebook pun soalan ni mari. Orang hantar WhatsApp. Hantar apa. Di masjid pun orang tanya. Ustaz, macam mana kita nak. Soalan ni bukan soalan tuan-tuan juga. Soalan saya. Saya akan tanya orang yang lebih alim. Tuan-tuan akan tanya ustaz. Kita akan bertanya. Apa dia? Macam mana kita nak pastikan ibadah kita ni betul-betul ibadah. Solat kita khusyuk, solat kita begini. Kalau boleh saya nak sempurnakan puasa bulan Ramadan ni dengan baik. Macam mana kalau saya nak puasa yang baik? Macam mana supaya kita ni dapat ingat pada Allah, nak buat ibadah macam mana? Tuan-puan semua, memang betul. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita masing-masing dengan tingkatan masing-masing. Itu anugerah Tuhan. Ada orang solat dia betul-betul khusyuk. Itu solat para nabi, para sahabat dan juga kita panggil para ulama yang Allah Ta'ala pilih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pun ikut mereka. Fabi hudahu muqtadi. Sebab tu kita minta, ya Allah tunjuk aku jalan yang lurus dalam surah Al-Fatihah. Kemudian jalan mana? Jalan mana kita pun macam mana? Allah Ta'ala ajar kita. Jalan yang lurus ni ya Allah, aku minta jalan lurus itu jalan orang yang Engkau telah tunjuk contoh dia di depan aku. An'amta alaihim. Engkau telah beri nikmat pada mereka untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini. Aku nak tiru mereka, para nabi. Aku nak tiru mereka, para salihin, para syuhada yang berjuang demi-Mu ya Allah, tak takut mati demi mempertahankan agamamu. Maknanya, kita berada di tingkatan yang masing-masing Allah Ta'ala anugerah. Cuma sudah pasti kita mahu tingkatan yang tertinggi. Tuan-tuan semua, ada 2 di lapis yang akhir ini. Bagaimana kita mahu memulakan ibadah pada Allah?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Macam mana kita nak beribadah seperti yang Allah Ta'ala suruh, yang menjadi matlamat kehidupan? Menyembah Allah supaya dengan kita sembah-sembah, kita akan ingat pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, kita jadi takut, bersyukur pada Allah. Dan dengan dua sifat besar ni kita sampai kepada kemuncak. Allah Ta'ala redha pada kita. Ramai mana orang solat, tapi solat dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Ramai mana orang baca Quran, dia baca Quran, Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, Al-Quran akan lawan dia balik. Ramai mana orang yang bersedekah, Allah Ta'ala lempar, jadikan sedekah dia tu, dia ingatkan pahala, tiba-tiba Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Segala amal baik dia ni Allah Ta'ala jadikan debu-debu yang berterbangan. Maknanya Allah Ta'ala tolak. Kenapa? Kerana amalan kamu amalan yang bohong, kamu tipu. Jadi tuan-tuan semua, hendaklah kita masuk dalam ibadah ini dengan sesuatu yang betul. Dan betul inilah berada di lapis paling bawah. Dua. Yang pertama adalah kita mesti memulakan kehidupan dengan ilmu, mengenali Allah. Saya dah ulang beberapa kali dalam kuliah kita, dalam perbincangan kita online sebelum ni, ya, tuan-tuan semua. Tak dapat tidak bagi seorang Muslim, dia tak boleh menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan jahil. Jahil menyebabkan dia tertipu dengan diri sendiri. Tertipu. Dia akan tertipu dengan diri dia, dia akan rasa, aku dah beribadah pada Allah. Walhal dia belum. Kenapa? Macam mana dia boleh tertipu dengan diri dia kalau dia kenal Allah? Dia adalah debu. Allah adalah Tuhan yang satu, yang paling agung. Tiba-tiba dia boleh merasa hebat diri dia. Mengapa dia rasa hebat diri dia? Kerana dia tak kenal Allah. Maka tuan-tuan semua, sebelum apa-apa, ilmu, kena kenal Allah. Yang kita namakan iman. Yang kita namakan syahadah, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan. Tuhan yang sebenar-benar, Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka dalam surah At-Talaq, ya. Saya lupa At-Talaq ni juzuk 28 tak silap saya. Allahul ladzi, ayat akhir sekali, ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ulama guna ayat ni sebagai satu hujah untuk nak beritahu bahawa matlamat hidup sebelum beribadah adalah mengenali Allah. Ayatnya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Ta'ala lah Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit. Okay? Allah Ta'ala, siapa dia? Dia adalah Tuhan yang menciptakan lapis langit yang 7. Wa minal ardi mithlahun. Begitu juga dengan bumi yang kita pijak ini, sama 7 lapis juga. Allah Ta'ala perkenal diri dia. Yatanazzalul amru bainahun. Turun naiklah urusan Allah, arahan Allah daripada langit. Malaikat turun naik membawa urusan Allah. Berjalanlah takdir Allah Ta'ala di bumi ini, termasuk ke atas diri kita. Mengapa? Mana Allah Ta'ala beritahu kita, wahai manusia, aku ciptakan langit 7 lapis. Aku ciptakan bumi 7 lapis. Kemudian segala kejadian ini adalah mari daripada langit. Ketentuan aku. Aku nak beritahu kamu ni kenapa? Lita'lamu, supaya kamu berilmu. Supaya kamu berilmu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu, berilmu bahawa Allah itu Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahawa Allah Ta'ala dia menguasai sesuatu. Semua ilmu dia menguasai semua sekali. Tak luput daripada ilmu Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, apa yang Allah Ta'ala beritahu daripada kita dalam Quran ni, semuanya nak suruh kita tahu. Tahu apa? Tahu bahawa aku maha kuasa. Dan tak ada sesuatu pun yang hilang daripada ilmu aku. Tuan-tuan semua, orang yang mengenali Allah,
dia akan tahu untuk beribadah dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Tak lagi tertipu. Baca Quran untuk dikenali bahawa aku ini qari. Suara aku sedap. Aku reti tajwid. Aku boleh sebut ini orang betul, ini orang salah. Solat untuk orang tengok aku ni ahli solat, ahli masjid. Ini adalah ibadah yang bohong, ibadah yang kosong, yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mengapa tuan-tuan semua Allah Ta'ala mencelakakan orang-orang yang salat? Orang yang salat bohong tadi. Kerana mereka salat dalam keadaan mereka tak kenal Allah. Bangga diri kerana mereka tak rasa Allah Ta'ala itu melihat mereka. Melihat salat mereka. Melihat apa ada dalam hati mereka. Maknanya, ibadah mesti bermula dengan ilmu. Dan bersama ilmu adalah, satu lagi tuan-tuan, saya letak dua. Sebagai asas kepada permulaan kita, ikhlas. Ilmu yang menghasilkan keikhlasan. Ilmu yang menghasilkan tauhid. Dan tauhid itulah yang menghasilkan keikhlasan. Sebagaimana itu maksud surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tak ada pun kalimah ikhlas dalam Qul huwallah ni. Tetapi namanya Al-Ikhlas. Kenapa? Tauhid itu membawa kepada ikhlas. Allah Ta'ala yang satu, Allahus Samad, semuanya kepada Allah. Allah lah Ta'ala maksud, tempat tuju. Jadi kita jadi kosong. Tak ada milik kita kecuali Allah Ta'ala. Jadi maka kita tawajuh kita menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habislah tuan-tuan semua perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya telah gariskan kepada tuan-tuan semua mengenai peta minda yang harus kita faham. Kita ambil daripada atas, saya ulang. Kemuncak yang kita mahu adalah redha Allah. Buat apa kita buat sesuatu kalau Allah Ta'ala tak suka? Dah 24 jam hidup kita, ya Allah, kita akan tanya. Orang mukmin akan tanya, Allah Ta'ala suka ke aku? Allah Ta'ala suka ke kepada aku? Dia redha atau tidak? Kalau kita tahu Allah Ta'ala redha, tidak ada dalam hidup ini kecuali itulah yang kita mahu. Itu kemuncak hidup. Macam mana nak capai redha Allah? Lapis kedua, kita mesti bersyukur dalam hidup. Dan kita mesti bertakwa. Jangan buat apa yang Allah Ta'ala larang. Dapat dua ni, mesti Allah Ta'ala redha. Janji Allah Ta'ala, aku akan sayang pada hamba aku yang ada dua sifat ni. Tinggal lagi macam mana nak dapat darjat syukur dan takwa. Kita tak akan dapat kecuali kita kena jadikan diri kita ini setiap masa mengingati Allah, zikrullah. Kena usaha ingat pada Allah. Orang tak ingat, macam mana dia nak takwa? Orang tak ingat, macam mana dia nak bersyukur? Kita dengan mak kita, mak ayah kita, kalau kita tak ingat jasa mak ayah, macam mana kita akan lupa pada mak ayah? Sibuk kita di Kuala Lumpur, sibuk kita di bandar, mak ayah kita di kampung, kita terlupa nak telefon. Kenapa? Lupa jasa mak ayah masa kecil. Begitulah orang yang lupa pada Allah. Dia tak mungkin bersyukur dan dia tak erti takut pada Allah. Macam mana nak dapat zikrullah? Di bawah. Kita mesti buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kita namakan ibadah. Ibadah ni sama ada ibadah khusus, solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, ataupun ibadah yang lebih luas. Hatta mencari rezeki. Cari rezeki yang halal. Bila kita nampak ini untung besar, tiba-tiba ini Tuhan larang. Kenapa? Kerana ada unsur tipu, ada unsur riswah, ada unsur riba. Maka kita tarik diri. Kenapa? Kerana kita, tahu apa semua? Kita mahu ibadah pada Allah. Bila kita break daripada bank, keluar bank, kenapa? Bank ni menawarkan riba. Kita keluar daripada perniagaan kerana perniagaan ni ada unsur tipu. Maka semua yang kita buat ni akan menyebabkan hati kita ingat pada Allah. Dan ingat pada Allah itulah yang akan menghasilkan takwa. Cuma tuan-tuan semua, nak ingat pada Allah Ta'ala ni yang susah. Tuan-tuan semua, ibadah ni pula kita panggil suka juga ibadah. Solat dengan khusyuk payah, nak puasa dengan betul payah, ini payah. Maka tak dapat tidak tuan-tuan semua. Akhir sekali baru kita tahu bahawa semua ni mesti bermula dengan ilmu, mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam Islam, sebelum kita bercakap pasal Islam, kita bercakap pasal ilmu hati, iaitu iman. Al-imanu billah. Iman dengan malaikat. Iman dengan kitab. Kita kenal semua ni.
terbina dalam diri kita keikhlasan pada Allah. Maka siapa yang bergerak dengan ilmu dan keikhlasan, amal dia akan menjadi baik. Dan amal itulah yang membantunya untuk sentiasa ingat pada Allah dan naik ke atas. Sampailah dia mencapai redha Allah Ta'ala. Jadi tuan-puan semua, bila kita dah dapat ni, segala masalah di hadapan kita, kita boleh ukur daripada peta yang kita buat ini. Misalnya kita kata, macam mana saya tak rasa takut ya Ustaz. Payah nak takut pada Allah. Kita boleh tanya diri kita sendiri. Tak takut pada Allah Ta'ala ni. Kenapa? Kita cek kat bawah. Nak takut pada Allah, adakah kita ingat pada Allah Ta'ala banyak ataupun kita sentiasa lalai? Oh, kalau kamu ni lalai, macam mana kamu nak bercakap pasal takwa? Macam mana kamu nak bercakap pasal syukur? Kalau kamu sendiri tak ingat pada Allah. Kita tahu. Maka kita baiki zikrullah kita. Ustaz, saya ni nak ingat pada Allah Ta'ala, tapi saya sentiasa lalai. Lalai, buat sesuatu lalai. Itu apa semua? Mengapa lalai? Jawapan dia, kita tanya diri kita. Mengapa lalai? Jawapan dia kerana, adakah kamu solat jaga dengan baik? Kerana orang yang jaga solat dengan baik, dia akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan zikrullah. Bila kamu lalai, maknanya solat kamu tak jaga. Kamu tak baca Quran dengan elok. Kamu tak ada kamu ada buat benda haram tak dalam kerja kamu. Cari rezeki dengan cara menipu. Melakukan perkara yang haram. Semua ni menghalang kita daripada zikrullah. Ini tuan-tuan. Jadi akhir sekali, pembinaan kita seorang Muslim bermula dengan belajar, at-ta'allum, bermula dengan ilmu, dan ilmu ini tujuannya adalah untuk mencapai darjat yang paling kita mahu matlamat hidup di dunia, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, 5 lapis yang saya buat ni sebagai satu perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Di situlah ulama-ulama kita membaiki bagaimana cara untuk kita nak baiki diri kita. Kita semua yang paling luas adalah bidang amal yang kita panggil tadi ibadatullah. Kita menyembah Allah Ta'ala, termasuk dalam ibadah khusus, solat 5 waktu, rukun Islam yang 5, ataupun kehidupan kita. Dalam politik, kita buat contoh politik. Orang balah pasal politik. Tapi politik yang benar adalah politik yang reti halal haram. Orang politik dia balah, runtuh kerajaan, pintu depan, pintu belakang, macam-macam. Cerita politik ni macam-macam. Tapi siapa yang selamat? Orang yang masuk dalam dunia politik dalam keadaan dia reti untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dalam politik. Jihad fisabilillah, ad-da'watu ilallah, dakwah pada Allah Ta'ala dalam politik. Menyebabkan dia berpolitik tapi dia takut pada Allah. Tuan-tuan boleh jumpa dalam negara kita Malaysia, di luar negara sana, orang yang berjuang dalam politik, mereka mati syahid. Orang yang berjuang dalam politik, mereka semakin takut pada Allah Ta'ala. Sedangkan dunia politik, orang masuk politik dapat kuasa ni, semakin lara, semakin lupa, lalai dengan Allah, melakukan perkara yang diharamkan. Dapat kuasa, mereka salah guna kuasa. Dapat kuasa, mereka makan risuah. Tapi ada satu golongan, mereka masuk politik, tapi mereka bertakwa pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka buat benda yang betul, meninggalkan yang haram, ambil yang halal, akhir sekali dia ingat pada Allah, dan hasilnya dia dapat takwa dan syukur pada Allah Ta'ala. Begitu juga dalam perniagaan, ekonomi, dalam keuangan kita. Ramai mana orang yang kaya, lupa pada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang lupa Allah Ta'ala pilih, orang yang kaya, perniagaan dia sentiasa beroleh keuntungan. Tetapi dalam masa yang sama, tahu apa semua? Dia semakin sujud mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mengapa ini berlaku? Jawapan dia kerana sebagaimana solat, dia membaiki solatnya, begitulah dalam perniagaannya, dia sentiasa melihat mana yang halal, mana yang haram. Akhir sekali, Allah Ta'ala campak dalam hati dia bersih, hati yang bersih ingat pada Allah. Pada masa itu Allah Ta'ala buka untuk dia rasa takwa dan juga rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang kita nak bincang pada malam ini. Kita dah ada lebih kurang sejam 10 minit ya kita bercakap pada malam ini. Kita telah bersama melalui satu perjalanan menuju Allah Ta'ala, dan insya-Allah
Daripada situlah ilmu Allah Ta'ala taburkan kepada kita, curahkan kepada kita dalam Al-Quran. Gali tuan-puan semua. 5-6 perkara yang saya sebut. InsyaAllah bila kita dapat semua ni, perjalanan kita menjadi cantik dan kita rasa gembira untuk terus berjalan menuju Allah Ta'ala dalam segenap kehidupan kita, tanpa kita menoleh ke belakang lagi. Bahawa inilah perjalanan yang betul. As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus, yang telah ditebas, yang telah diteroka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nampak ke mana kita nak tuju, iaitu kita bergerak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Setakat itulah pada malam ni, insya-Allah ada masa kita akan jumpa lagi dalam online. Dan akhir sekali, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Taala, semoga kita semua sihat walafiat, dan semoga Allah Taala mengangkat ujian dan bala yang menimpa negara kita secepatnya, dan dalam keadaan Allah Ta'ala redha kita dan kita redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika mink la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.